tentang kita juga sudah mula mempopularkan murid ceria, guru bahagia bagi menyambut delivery system tadi, sekolah bitara, negara sejahtera. Wow. Ya, jadi nak sampai kepada konsep karamah insaniah ini, so delivery system kena betul, beban guru kita kena address, dan juga nak sampai kepada konsep itu, karamah insaniah ni akan diterjemahkan dalam murid ceria, guru bahagia, sekolah bitara dan negara sejahtera ini. So human dignity ni dia merangkumi soal akhlak, integriti, adab, dan dalam konteks Kementerian Pendidikan ini kita sudah integrasikan konsep anak ABC. Dia mudah je. ABC Kementerian Pendidikan. Anak baik, cerdik. Dan juga dalam konteks jersey, bukan pakai jersey untuk sukan Olimpik, tapi juga kita bercakap tentang perkembangan mereka, emosi, intellectual, spiritual, jasmani mereka yang dilengkapkan dalam jersey itu. Kemudian kita juga bercakap tentang kemiskinan multidimensi. Ini yang saya fikir ketika ini kenapa tumpuan kerajaan adalah soal ekonomi dan soal kos sara hidup, ia terkait rapat dengan kemiskinan multidimensi ini. Malnutrisi, anak-anak kita tidak cukup makan, miskin peranti, miskin ruang untuk belajar. Sebab itu saya ingat bila dalam ketika di Dewan Rakyat Perdana Menteri sebelum mengumumkan bantuan awal persekolahan menyebut tentang rancangan makanan tambahan misalnya, yang sebenarnya memang kita kena lihat dari segi signifikannya ketika ini, dan juga bagaimana kita boleh membantu melihat kepada isu-isu multidimensi kemiskinan ini. Dan kemudian adalah yang terkait rapat juga dengan soal-soal guru sebagai penyampai teras penyampaian pendidik ini. Ya, ini cakap tentang soal guru ini, kita memang sentiasa mengutamakan kebajikan, dan keutamaan kita adalah guru kita. Dan yang terakhir adalah pastinya bercakap tentang keupayaan digital yang kita sedang menuju ke arah dasar digital dalam pembelajaran ini. Jadi kita kena siapkan prasarana infrastruktur. Bagaimana kita nak bercakap tentang dasar digital kebangsaan, tetapi anak-anak kita masih lagi berhadapan dengan isu kemiskinan multidimensi. Dimensi maknanya kemiskinan peranti yang kita sudah sebut tadi. Jadi sangat penting 7 teras ini untuk kita jadikan landasan dan juga take off kepada pelan pembangunan pendidikan yang akan tamat pada 2025. Ya, betul. Ya. Okey, menarik. Panjang juga. Panjang. Tapi menarik dan jelas sebenarnya apa yang disebut oleh YB. Cuma persoalan yang selalu bermain di kalangan masyarakat kita, rakyat Malaysia khususnya lah. Mereka selalu menyatakan bahawa setiap kali, tadi pun YB telah pun menyebut tentang isu ini, setiap kali bertukar Menteri Pendidikan, maka sistem pendidikan juga akan bertukar. Dan ini sudah menjadi semacam lumrah sebenarnya. Tetapi daripada apa yang YB sebut, mungkin melegakan ibu bapa khususnya dan juga pelajar-pelajar. Tetapi yang menjadi persoalan yang menarik jugalah, kita bercakap tentang, dulu pun orang bercakap tentang isu kasut sekolah, kasut hitam, kemudian orang bercakap jugalah tentang beg sekolah yang berat, dan ada juga yang menyebut tentang kantin yang mungkin keadaan sekolah itu sendiri yang tidak menyeronokkan pelajar-pelajar. Tetapi saya percaya bahawa YB ada pandangan yang tersendiri bila kita bercakap tentang dimensi baru Kementerian Pendidikan itu. Apa yang direncanakan sebenarnya? Ketika YB berada di luar, bukan sebagai Menteri Pendidikan, apa yang YB dapat lihat tentang sistem pendidikan kita itu sebenarnya? Sangat menarik sebab saya fikir ini adalah pengalaman yang kita panggil sebagai hands-on je Syarkawi, sebab saya 20 tahun sebagai aktivis wanita dan kanak-kanak, dan pengalaman hari ini lebih menjadikan saya maknanya melihat perspektif ini dengan lebih tajam, kerana 5 orang anak saya sedang berada dalam dunia persekolahan yang sama dengan kanak-kanak yang lain. Jadi saya ada unit audit internal. 5 orang ini adalah unit audit internal saya yang akan memastikan saya tidak boleh gagal dalam memastikan maknanya apa yang saya sebut tadi, 7 teras tadi. Jadi mereka akan audit saya, betul ke maknanya ibu mereka melakukan semua ini, dan pastinya yang saya fikir antara perkara-perkara yang juga menjadi kebimbangan sentiasa adalah soal peperiksaan. Apabila maknanya UPSR dan juga PT3 ditamatkan misalnya, itu antara isu yang besar yang juga sebenarnya melibatkan 5 orang ini, anak saya juga, yang akan melihat apakah mereka juga akan mendapat impak daripada tamatnya peperiksaan-peperiksaan ini. Tapi suka untuk saya ingatkan pada
ibu bapa yang concern tentang peperiksaan ini, saya fikir kita telah pun pergi kepada satu dimensi yang baru, iaitu apabila kita memperkenalkan pentaksiran berasaskan sekolah. Ya, dan ini sebenarnya memberikan banyak manfaat, khususnya untuk melihat proses ansur maju setiap anak-anak kita ini. Sebab pentaksiran ini melibatkan pentaksiran yang holistik, tidak semata-mata akademik, tetapi juga kemenjadian mereka dari segi sosialnya, dari segi kesihatannya, dari segi tahap penguasaan mereka. Setuju atau tidak Wabi? Maafkan saya tempat saya mencelah di sini. Daripada panjang lagi lah tu. Daripada pengalaman YB sendirilah, ada pandangan dan juga pendapat yang mengatakan bahawa kadang-kadang apa yang berlaku di sekolah kita ini ialah mereka terlalu dari segi sistem pendidikan itu sendiri, mereka mengatakan bahawa kita terlalu exam oriented sebenarnya, dan itu yang sebenarnya memberi tekanan kepada pelajar-pelajar kita, dan pada masa yang sama juga memberi tekanan kepada guru-guru. Tapi apakah YB melihat ini barangkali satu masalah? Pandangan itu ada kebenarannya, yang kerana exam kita, sistem peperiksaan kita sebelum ini adalah bersifat high stake. Sangat tinggi dan memberikan tekanan, dan barangkali juga tumpuan kita adalah kepada akademik semata-mata. Jadi apabila kita beralih kepada pentaksiran ini, dia adalah low stake. Dia berikan maknanya salah satu kelebihannya, dia memberikan autonomi kepada sekolah, dan ia adalah kelebihan kepada guru kerana guru melihat proses pentaksiran ini adalah guru dengan murid, guru dan bilik darjah. Jadi autonomi itu ada. Dan dia bukanlah bermakna dia maknanya kurang ataupun less, ataupun kita panggil sebagai maknanya tidak ada apa-apa penilaian. Sebab itu kita Januari ini anak-anak kita akan masuk dan akan berhadapan dengan ujian. Satu ujian yang sifatnya adalah untuk adalah penambahbaikan kepada PBS. So ada juga ujian. Jadi mereka akan juga dinilai. Apa yang YB harapkan daripada program PBS ini sendiri, YB? Saya sebenarnya Cik Syarkawi, saya melihat begini. Kalau kita bercakap tentang karamah insaniah tadi, human dignity, kita akan bercakap tentang proses ansur maju kanak-kanak ini. Dia tak ada battle dengan orang lain. Proses PBS ini, dia adalah antara dia dan dia, dengan anak itu sendiri. Jadi kita akan melihat proses ansur maju dia, dia sendiri. Maknanya dia seorang, bagaimana dia progress dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak lagi membandingkan anak-anak kita dengan anak orang lain, tetapi kita membangunkan anak-anak ini. Itu prinsip yang paling besar dalam PBS. Tidak ada perbandingan, tetapi membangunkan kanak-kanak ini. Itu sangat penting. Yang ketiga adalah kita melihat potensi kanak-kanak ini dalam dimensi yang berbeza. Itu sangat penting. Potensi mereka barangkali adalah social community. Mereka pandai berinteraksi. Barangkali akademiknya kurang sedikit, tetapi maknanya pandai berinteraksi, pandai mengulas sukan seperti Syarkawi Jirin. Dan inilah potensi-potensi yang kita mahu lihat bila kita ada penilaian dan pentaksiran secara holistik itu. Tapi kalau kita bercakap tentang ialah dimensi baru dalam sistem pendidikan kita, cabaran mungkin berbeza lah. Jika kita bandingkan dengan negara-negara luar, ada yang mengatakan bahawa mungkin juga kerana sistem pendidikan kita itulah yang kadang-kadang gagal untuk melahirkan seperti apa yang YB sebut tadi lah, pelajar-pelajar yang mungkin mempunyai bakat dalam bidang tertentu itu gagal untuk diserlahkan kerana sistem pendidikan sebegitu sebenarnya, seolah-olah menutup bakat yang ada kepada pelajar itu disebabkan oleh sistem pendidikan yang ada. Saya rasa untuk berlaku adil pada sistem pendidikan kita, setiap kurikulum, setiap apa yang kita putuskan tentang kurikulum kita ini akan melalui proses konsultasi dengan semua pakar-pakar pendidikan. Proses maknanya mesti ada kajian-kajian yang lengkap sebelum kita putuskan apakah next level yang kita nak pergi. Sebab itu saya fikir landasan penting untuk kita lihat kepada kejayaan ataupun keberkesanan dan impak pada setiap kita bercakap tentang sistem dan kurikulum khususnya adalah melihat kepada
apabila laporan-laporan pelan pembangunan yang saya sebut tadi misalnya yang akan berakhir ni, dan kita akan take off daripada situ. Apa lagi yang perlu ditambah, apa lagi penambahbaikan yang perlu. Dan paling penting adalah untuk kita pastikan apa sahaja dasar selepas ini yang hendak diperkenalkan, infrastrukturnya, ekosistemnya mesti disediakan. Kita bercakap tentang misalnya, okeylah, kita dah sentuh tentang dasar digital tadi. So infrastrukturnya kena lengkap, ekosistemnya, internetnya mesti maknanya dibereskan. Kalau kita nak bercakap tentang sekolah selamat misalnya, ekosistemnya mesti disediakan. Maknanya kita bercakap tentang child protection policy misalnya kalau bercakap tentang sekolah ekosistem selamat. Kita juga bercakap tentang bangunan-bangunan yang selamat untuk diduduki. Ya? Jadi konsep itu mesti difahami. Dan juga kita juga mesti menyediakan ekosistem itu dalam konteks bukan sahaja prasarana tapi orangnya itu. Saya bagi contoh Cik Syarakawi semasa kejadian tanah runtuh Batang Kali. Kami di hospital, KPM pergi dan kita menyediakan barisan kaunselor untuk guru-guru sekolah jenis kebangsaan Muncong yang kehilangan rakan sekerja mereka. Ya? Jadi kita sudah siap dari segi itu dan kita bekerjasama dengan KKM, dengan banjir misalnya. Kita sampaikan, kita memang bergerak sebagai PPS, Pusat Penempatan Sementara. Kita bekerjasama dengan NADMA. Jadi persiapan itu telah ada. Sebab itu saya kata setiap yang kita nak buat ini kena lengkap ekosistemnya, infrastrukturnya. Okey, kita akan sambung lagi YB, tapi seperti biasalah kita akan berehat dulu buat seketika. Saya juga memberi ruang dan peluang pada YB untuk minum dulu, melancarkan tekak dan sebagainya. Tapi apapun, anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang dimensi baru Kementerian Pendidikan dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Berhormat Fadlina Siddiq, iaitu Menteri Pendidikan kita yang baru sebenarnya. Dan sesuatu yang menarik jugalah, kadang-kadang ada juga orang membandingkan ataupun rakyat membandingkan tentang sistem pendidikan negara kita ini dengan sistem pendidikan di negara-negara luar. Tak tahulah, mungkin dari segi perbandingan itu bagaimana YB melihat, apakah kita sebenarnya perlu bergerak ke hadapan kalau kita mau menyamakan kedudukan kita dengan negara-negara luar, walaupun sistem pendidikan kita sebenarnya adalah antara yang terbaik di dunia sebenarnya, tapi mungkin YB ada pandangan tersendiri. Terima kasih Cik Syarkawi. Saya ingat pandangan-pandangan itu sangat penting dan kita di Kementerian Pendidikan sebenarnya sangat meraihkan pandangan-pandangan yang seolah-olah barangkali dan barangkali juga memberikan nilai tambah kepada sistem yang sedia ada. Dan kita tidak pernah menafikan bahawa pandangan-pandangan itu kita ambil sebahagiannya untuk kita jadikan barangkali panduan dan juga melihat bagaimana adakah ia boleh dijalankan di negara kita. Cuma barangkali yang unik, ini yang unik tentang negara kita ni Cik Syarkawi. Pertama, yang uniknya tentang Malaysia ini adalah multiracial. Ya, dan saya sangat suka untuk kongsi dengan para Cik Syarkawi dan penonton pada malam ini. Sebenarnya antara keunikan yang terdapat di Malaysia ini yang menyebabkan sistem pendidikan kita ni juga unik adalah tumpuan kita kepada golongan-golongan rentan di Malaysia. Bagi contoh, kita memberikan tumpuan kepada orang asli, anak-anak orang asli, yang saya fikir bukan sahaja kita bercakap tentang akses kepada mereka, kepada pendidikan, tetapi juga kita juga bercakap bagaimana pentingnya ekosistem mereka ini didukung juga oleh ibu bapa mereka. Kita ada satu program namanya Kedap. Kedap ini adalah bagaimana kita memastikan ibu bapa orang asli juga dibawa ke sekolah. Dan mereka juga diajar oleh guru-guru kita untuk mereka bantu anak-anak mereka di rumah untuk kerja-kerja sekolah dan khususnya untuk menambah ataupun meningkatkan keupayaan anak mereka untuk membaca, menulis dan mengira. Jadi program Kedap ini memang program yang bersifat komuniti dan juga bagi memastikan golongan rentan tidak terpinggir daripada isu-isu pendidikan. Dan kita juga bercakap tentang sekolah-sekolah
yang jauh di pedalaman, Sabah Sarawak misalnya, yang sebenarnya memperlihatkan komitmen kita untuk menyampaikan akses pendidikan dan menjamin hak pendidikan itu, maknanya hinggalah ke pedalaman. Dan ini yang menarik tentang sistem kita, dan juga yang kedua yang melibatkan multiracial. Sebab itu saya ingat keunikan sekolah kita pun kita tahulah ada sekolah jenis kebangsaan Cina, Tamil, dan kemudian beberapa jenis sekolah yang lain juga. Bila YB sebut, maafkan saya YB terpaksa mencelah di sini. Dia risau hilang peluang untuk mencelah. Tentang sekolah-sekolah di luar bandar, khususnya di Sabah dan juga Sarawak. Sebelum program ini pun saya menerima mesej ataupun WhatsApp dari rakan kita di Sabah. Nama dia Lin Yi. Dia membangkitkan tentang isu, dia kata boleh tak Syarkawi tanya kepada menteri bagaimana nak menyelesaikan masalah sekolah di pendalaman Sabah khususnya, iaitu di Persiangan, di Nabawan dan juga di Tenung. Dia mengatakan bahawa sebanyak 50 buah sekolah yang terbengkalai projek hybrid solar dah pasang tapi tak ada maintenance. Dia kata sekolah daif sekali, kerusi meja rosak, tiada infrastruktur jalan. Li Ying, terima kasih Cik Li Ying di atas saya ingat penting kita memberikan respon kepada isu yang dibangkitkan oleh Cik Li Ying ni. Sebab itu juga Cik Syarkawi, dalam 7 teras itu salah satu teras yang kita sebut adalah memberikan tumpuan kepada pembinaan sekolah daif di Sabah dan Sarawak khususnya. So dalam 7 teras ini tumpuan kita pada sekolah daif ini adalah menjadi teras utama, salah satu teras utama. Sebab itu juga saya masuk saja ke KPM ni, maknanya dengan mengambil kira persoalan Li Ying tadi dan concern dia yang cukup tinggi tentang sekolah daif ini, saya minta maknanya ia dijadikan teras utama. Jadi kita akan bagi tumpuan. 100 days, 100 hari pertama, kita akan lihat apa yang telah pun kita laksanakan tentang sekolah daif ini, dan kemudian maknanya berdasarkan yang telah pun dibentangkan melalui rancangan-rancangan pembangunan kita. Jadi ini tumpuan kita hari ini untuk memastikan akses kanak-kanak di Sabah dan Sarawak ini diberikan keutamaan dalam pendidikan. So Li Ying, jangan risau, kita memang sudah ke arah itu. Ada juga kalangan ibu bapa yang menyuarakan pandangan dan juga pendapat. Apabila Kementerian Pendidikan mengambil keputusan untuk tidak mengadakan peperiksaan seperti PT3 dan sebagainya, mereka mengatakan barangkali ia tidak sesuai kerana mereka gagal untuk menilai di mana sebenarnya kedudukan anak-anak mereka, apakah mereka berjaya dalam pelajaran ataupun tidak. Dan bila kerajaan ataupun kementerian memperkenalkan apa yang YB sebut tadi tentang PBS itu sendiri, apakah ianya akan memberi impak ataupun kesan dalam usaha untuk membina jati diri pelajar itu untuk menjadi pelajar yang serba boleh sebenarnya. Cik Syarkawi, zaman Cik Syarkawi berapa A ke, dikira aggregate ke A? Dia kira A. Okeylah A, berapa banyak A? Masa tu saya dapat 4 A dalam. Jadi itu yang saya sebut tadi, orientasi kita sudah lama dengan exam, seolah-olah exam ni memang penentu maknanya hidup atau mati anak kita, which is bagi saya ada kesan baik dan buruk. Sebab itulah bila kita perkenalkan PBS ni, kita tak nak lagi lihat exam ni, exam yang dibuat, peperiksaan dibuat secara high stake, dan kita mahu lihat dan dia punya kebebasan kepada sekolah untuk mengurus sebenarnya peperiksaan ini berdasarkan keupayaan kanak-kanak di sekolah tersebut. Saya fikir ibu bapa boleh berinteraksi dengan lebih baik melalui PBS ini, kerana apabila mereka dijemput ke sekolah untuk dimaklumkan tentang perkembangan anak mereka, mereka bukan sahaja melihat perkembangan akademik, tetapi juga akan dimaklumkan tentang perkara-perkara yang lain yang telah pun dibuat berdasarkan sistem ataupun rancangan ataupun yang kita panggil sebagai landasan PBS ini. Dan inilah dialog yang paling baik ketika yang saya fikir yang perlu ada antara ibu bapa dan guru kelas berkaitan dengan ansur maju anak-anak mereka tadi. Saya nak bagi jaminan beginilah Cik Syarkawi kepada ibu bapa, bagi ruang kepada PBS ini. Bagi ruang dan kita akan lihat proses anak-anak ini dalam tempoh berapa lama, sekitar sehingga habis sekitaran PBS ini, dan selepas itu kita akan lihat sama ada keperluan atau tidak
untuk peperiksaan ini. Dan sebenarnya macam saya sebut tadi, ujian akhir yang akan berlangsung Januari ini adalah tambah baik kepada PBS, yang mana ibu bapa boleh melihat sekiranya mereka risau tentang akademik anak-anak mereka, tak tahu anak ni macam mana boleh kuasai atau tidak. Jadi ujiannya tetap ada, tapi dia bukan bersifat high stake. Dan kalau anak-anak ini pula berminat untuk pergi sekolah berasrama penuh, ada ujian lain yang akan mereka tempuhi jika mereka berminat. Bukan semua orang anak-anak kita nak pergi Reaksi SBP. daripada anak-anak YB sendiri macam mana? Apakah mereka gembira dengan the new system ini? Sebenarnya saya yang gembira. Oh, bukan saya sebagai ibu yang paling gembira. Sebelum saya jadi Menteri Pendidikan, bila isu PBS ini, saya yang paling gembira. Sebab saya tahu keupayaan anak-anak kita tidak sama. 5 orang tu semua tidak sama. Betul. Jadi bila kita menghadiri sesi ke sekolah dan bercakap dengan guru, jadi guru akan beritahu, okey, begini akademiknya, tetapi dia sangat minat drama. Dia akan participate dengan semua program-program yang berkaitan dengan penonjolan bakat. Jadi kita tahu, oh, anak kita ni barangkali akan menjadi Syarkawi Jirim 2. Siapa tahu. Jadi maknanya ada keupayaan-keupayaan lain yang kita mesti lihat. Sebab itu saya kata, untuk ibu saya yang paling suka. Untuk anak-anak, saya fikir kurang sedikit tekanan untuk mereka. Ramai ibu bapa kata, nampak anak macam main-main lah YB, dia tak ada tumpuan kepada akademik, macam relax sangat. Sebab apa? Sebab kita dah biasa tekan mereka untuk exam. Dan kanak-kanak ini, bila kita buat juga ujian ini, maknanya untuk tambah baik pada PBS itu, ruang ini kita bagilah. Maknanya untuk mereka melihat balik sama ada ujian-ujian ini boleh membantu mereka untuk melihat pada potensi mereka tadi. Okey, kita juga nak beralih kepada apa yang YB sebut jugalah. Ada juga yang mengatakan bahawa yalah, ini di kalangan guru-guru sendiri pula yang merungut, mengatakan bahawa dengan perubahan sistem ketiadaan peperiksaan dan sebagainya ini, bebanan kerja guru-guru itu dikatakan meningkat dengan begitu hebat sekali lah, ataupun begitu berat sekali sebenarnya. Malah ada juga yang mengatakan bahawa mereka nak pencen dah lepas ni, tak nak lagi jadi guru. Nak jadi guru dah ya. Itu rungutan-rungutan yang kita dengar di kalangan guru-guru kita. Bagaimana dengan reaksi YB? Baik, saya ingat pertamanya sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih pada semua guru-guru yang telah pun memberikan komitmen dalam kerjaya pendidikan dan menjadi warga pendidik yang dengan begitu lama. Salah satu teras lagi yang kita sebut berkaitan dengan beban guru ini adalah dengan saya akan mengaktifkan semula Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Baik, apa fungsi dia, Cik Syarkawi? Dia bukan semata-mata penasihat 25%, tidak. Tapi penasihat yang akan menumpukan untuk menyelesaikan isu beban guru. Ini fungsi utama Majlis Penasihat ini. Kita bagi kerja spesifik. Dia tak payah pergi jauh-jauh, tumpukan kepada isu beban guru ini dan selesaikan. Itu fokus Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan yang kita akan umumkan pada Januari nanti. Menarik. Jadi itu juga satu perkhabaran yang gembira sebenarnya kepada guru-guru. Kita cubakan. Sebab tadi apa? Guru bahagia. Jadi kita akan sedaya upaya menggembirakan guru dahulu. Supaya guru bahagia. Tugas guru adalah mengajar, kita nak dia bagi tumpuan pada tugas hakiki dia. Bila guru bahagia, murid pun bahagia. Murid ceria. Sekolah bintara, negara sejahtera. Itu impak dia. Okey, beralih sikit tentang sesi persekolahan lah. Diumumkan bahawa untuk 2023 sehinggalah 2024 ini bila akan bermula nanti? Bulan sesi persekolahan yang baru. Kita ada 1 Januari dan 3 Januari lah. Jadi itu dah confirm lah setakat ini. Confirm. Kita dah keluarkan takwim kita dan ramai yang telah pun bagi feedback tentang takwim tersebut. Tapi soalan yang paling popular adalah bila nak balik Januari. Ini pun ibu bapa juga yang excited sentiasa untuk sekolah Januari ni. Tapi penjelasan tentang takwim ni, Cik Syarkawi, kita telah sertakan semasa kita keluarkan takwim tersebut, dan antara perkiraan kita mengapa belum boleh lagi sampai ataupun kembali pada Januari adalah kerana kita mengambil kira yang paling penting yang ramai tidak tahu dan barangkali tidak aware adalah tempoh persekolahan kanak-kanak di Malaysia ini menurut Akta Pendidikan mestilah sekurang-kurangnya 190 hari. So kita tak boleh cut and paste macam tu saja. Jadi kita kena lengkapkan, pastikan mereka bersekolah, dan kita kena ingat kita juga ada set A dan set B. Tak sama. Maknanya kalau Cik Syarkawi di Kelantan, saya di Selangor, dah lain cuti kita. Jadi kita mengambil kira itu juga. Dan faktor-faktor lain, faktor ekonomi, faktor
peperiksaan faktor kanak-kanak yang perlu menghabiskan kitaran mereka. So kita akan kembali pada Januari, tapi bukan untuk sesi yang akan datang. Kita kena habiskan dulu kitaran-kitaran itu. Tadi pun YB ada sentuh jugalah tentang pembinaan sekolah-sekolah baru, pembaikan kepada sekolah-sekolah yang mungkin memerlukan pembaikan dengan segera. Jadi boleh kita kongsikan bersama dengan YB tentang isu ini, YB, antara sekolah-sekolah yang baru yang akan dibina nanti oleh Saya ingat kementerian? kita ada banyak senarai yang kita boleh kongsikan kepada para penonton pada malam ini. Sebagai contoh, pembinaan sekolah baru di Sepang, Kota Warisan, di Kota Kemuning, Klang, Bandar Bukit Puchong, Taman Kempas Indah, di Kuala Lumpur, Klang, Putrajaya pun ada, dan juga lain-lain yang saya fikir mengikut negeri, Pulau Pinang, dan pastinya juga di Sabah dan Sarawak. Pembinaan sekolah ini sebenarnya dia adalah berdasarkan disiplin yang memang telah kita amalkan sebelum ini, berdasarkan keupayaan penduduk, dan dia ada nisbah dia, Cik Syarkawi, bila kita nak bina sekolah ini. Dia bukan purposely atas permintaan nak sekolah kena bina sekolah, tidak. Tapi dia ada disiplin yang kita harus tempuhi, termasuklah kapasiti penduduk dan berapa nisbah penduduk dengan keupayaan untuk pembinaan sekolah. So itu sangat penting. Satu lagi juga isu yang saya nak dapatkan penjelasan daripada YB adalah tentang ini pun dikemukakan, iaitu tentang perbandingan mata pelajaran sekolah rendah dengan negara luar. Ini pun menjadi isu yang perbandingan yang mungkin boleh diperjelaskan oleh YB sebenarnya. Banyak betul, rajinlah perbandingan ini dibuat. Itulah kadang-kadang dia perbandingan ini juga kita mesti berlaku adil, sebab saya fikir kita tidak jauh berbeza dengan negara-negara lain sebenarnya. Kebanyakan negara mengekalkan sekitar 8 hingga 9 subjek, dan kita pun saya ingat sekitar itulah 8. Tetapi yang barangkali yang menjadi kerisauan ibu bapa adalah isu-isu yang terkait rapat dengan banyaknya yang bagi mereka, mungkin kerana mereka melihat dari segi keupayaan anak mereka lah, penguasaan anak-anak mereka itu. Tapi sebenarnya kita memang tumpuan kita adalah kepada subjek teras, Cik Syarkawi. Sebab itulah bahasa Melayu, sejarah, matematik, sains, itu memang yang bagi saya teras, yang mesti dikuasai oleh kanak-kanak. Cuma mungkin dalam proses menuju dasar digital kebangsaan nanti, kita akan dapat mengurangkan isu-isu seperti beg berat. Jadi itu persediaan kita sekarang, menuju ke arah untuk memberikan penyelesaian kepada isu-isu yang dibimbangi oleh ibu bapa. Jadi tapi sebab tu saya kata tadi, nak bergerak ke dasar digital kebangsaan, kena siap prasarananya, kena siap infrastrukturnya, dan tidak boleh berlaku kemiskinan multi dimensi dalam konteks dimensi kemiskinan peranti. So kita kena siapkan dulu. Tapi apakah YB yakin bahawa kita boleh mencapai ke matlamat itu? Saya sangat yakin. Pertama, sebab apa? Guru-guru kita telah bersedia. Sekali lagi terima kasih pada semua guru. Mereka telah bersedia. Kita juga sudah dan effort mereka ni saya nak sebut, Cik Syarkawi, luar biasa. Jadi kita dah lihat effort mereka semasa pandemik, menggunakan segala medium yang ada, menggunakan segala keupayaan yang ada untuk memastikan mereka menguasai PDPR dan juga semua IT savvy dah sekarang, untuk memastikan anak murid mereka bersama dengan mereka. Jadi saya ingat guru-guru kita telah bersedia, dan kita juga sudah pun menggerakkan dasar itu. Cuma kita nak pastikan, nak touch up lah, nak pastikan bersedia semua ekosistemnya, mesti kelas. Okey, kita berehat YB buat kali rehat lagi. Rehat sekali lagi buat kali terakhir, dan kembali nanti. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi mungkin ada lagi persoalan-persoalan yang sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu istimewa kita di ruang bicara ini hari ini, iaitu Yang Berhormat Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan kita. Jumpa lagi selepas ini. Malah kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini.
Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insya-Allah ada lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita yang berhormat Fadlina Siddiq, iaitu Menteri Pendidikan kita. Baik, YB, kita tahu bahawa ialah kita menghadapi satu situasi yang cukup mencabar apabila banjir melanda seperti yang dijangkakan lah, terutamanya di negeri-negeri di pantai timur, malah ialah di pantai barat pun juga mengalami perkara yang sama, di Sabah dan juga mengalami keadaan yang tidak dijangkakan. Tetapi mungkin saya percaya bahawa bagi pihak Kementerian Pendidikan sendiri ada langkah-langkah yang diambil dalam usaha untuk membantu sekolah-sekolah negeri-negeri yang terlibat semasa banjir itu sendiri. Wabi, apa yang akan Wabi terangkan? Terima kasih Cik Syakawi. Saya ingat sekali lagi keutamaan dan kebajikan kita pastilah kepada anak-anak murid kita, guru kita dan sekolah kita. Dan tidak terkecuali bukan saja isu banjir, tetapi juga maknanya mereka yang kita letakkan sebagai tumpuan kita, termasuk OKU dan juga kanak-kanak yang berpendidikan khas ini, yang saya fikir adalah sebahagian daripada keutamaan kita. Sebab tu orang tanya bila 7 rentas ini tak sebut pun OKU, tak sebut pun kanak-kanak pendidikan khas, sebab kita merentas. Kita nak inklusif. Pendidikan ini harus inklusif. Baik, nak jawab soalan Cik Syakawi tadi. Baik, pertamanya sepanjang preparation kita sebenarnya bermula pada hujung Oktober, November dan pastinya kritikal adalah Disember. Sebab itu bilik gerakan banjir di KPM memang bertugas memantau, dan kita memang mempunyai sinergi yang cukup kuat dengan JPN, Pendidikan Negeri, dan juga PPD setiap daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila banjir melanda ini, seperti yang saya sebut tadi, bahawa kita memang sebagai pusat utama lah, pusat penempatan sementara, dan kemudian pasca banjir ni yang paling kritikal, ya, dan kali ini sangat luar biasa, khususnya kerosakan yang berlaku khususnya di Kelantan dan Terengganu. Jadi apa yang kita usahakan dan menjadi tumpuan kita untuk memastikan kanak-kanak kembali ke sekolah dan memastikan mereka ceria untuk kembali ke sekolah, Cik Syakawi, adalah penyelenggaraan pasca banjir. Sebab itu saya umumkan tempoh hari bahawa 50 juta untuk penyelenggaraan ini mesti kita usahakan dengan segera bagi memastikan mereka boleh masuk ke sekolah seperti biasa, dan prasarana itu telah siap, maknanya menggantikan yang kerosakan yang telah pun berlaku. Saya ingat kali ini ujiannya sangat hebat lah. Betul. Maknanya sampai tingkat 2 pun air naik kan. Jadi memang memberikan kesan, dan trauma-trauma kanak-kanak ini juga kita kena address. Sebab itulah kita punya kaunselor semua telah pun bersedia untuk memastikan apabila mereka masuk ke sekolah, kanak-kanak ini juga akan mendapat sokongan psikososial, sebagaimana yang kita sebut sebagai disaster preparedness. Ya, maknanya bukan sahaja dari segi prasarananya, peruntukan bagi mereka yang kehilangan maknanya ibu bapa dan sebagainya, kecemasan dan lain-lain, tetapi juga untuk disaster ni lah, maknanya bencana-bencana yang menimpa mereka ini. Jadi kita sudah ada peruntukan-peruntukan kewangan itu, kita sudah ada peruntukan-peruntukan berkaitan bantuan itu yang telah pun kita sediakan daripada awal untuk memastikan mereka boleh masuk ke sekolah dengan ceria dan juga bersedia. Setakat ini bagaimana daripada pemerhatian Wabi sendirilah pasca banjir ini? Mungkin Wabi sempat melawat sekolah-sekolah yang ialah ada beberapa tempat yang saya sempat pergi dan mengiringi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Kelantan misalnya, dan kita lihat sendiri bagaimana kita punya agensi bergerak dalam konteks sinergi yang saya rasa cukup kuat, ya, dari segi pengarahan dan juga komitmennya. Dan kita di PPS pun kita bersedia dengan bantuan NADMA dan sebagainya, agensi-agensi JKM dan lain-lain itu. Dan yang macam mana saya sebut tadi, tumpuan kita adalah pasca banjir lah selepas itu, kerana melihat kepada kerosakan yang berlaku itu. Itu sedikit barangkali akan memberikan kesan kepada kanak-kanak juga kan, melihat sekolah mereka musnah begitu, tapi kita akan kerjakan dengan segera, pastikan mereka untuk masuk sekolah dengan persiapan yang cukup untuk mereka meneruskan pembelajaran. Bila Wabi menyebut tentang
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, YB menyebut tentang kerajaan perpaduan. Tetapi saya ingin mendapat pandangan yang cukup ikhlas sebenarnya. Tak jelas lagi kerajaan perpaduan ni, ya, Syarkawi? Bukan tak jelas. Tak jelas. Kita jelas tentang kerajaan perpaduan. Tetapi apa yang saya ingin dapatkan pandangan daripada YB sendiri adalah tentang komitmen yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri untuk melihat bahawa sistem pendidikan kita, Kementerian Pendidikan itu sendiri dapat memainkan peranan yang cukup efektif dalam usaha untuk memberikan satu dimensi yang betul-betul berkesan dalam sistem pendidikan kita. Cik Syarkawi, Perdana Menteri kita ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ini adalah mantan Menteri Pendidikan atau Menteri Pelajaran yang lepas. Dan semasa zaman beliau telah pun membuat pelbagai saya fikir dasar-dasar yang memberikan impak sehingga sekarang. Saya adalah kesan daripada dasar-dasar yang semasa beliau perkenalkan sebagai Perdana Menteri yang lalu. Yang kedua adalah saya fikir satu sifat ataupun concern beliau berkaitan pendidikan ini apabila beliau sering mengulang tentang kepentingan pendidikan akses dan juga pendidikan berkualiti. Kalau dulu kita bercakap tentang akses pendidikan, maknanya semua orang, no one should left behind, tapi hari ini kita bercakap tentang tak ada siapa yang terkecuali daripada pendidikan yang berkualiti. Itu yang kedua. Dan concernnya beliau kepada persekolahan isu-isu pendidikan ini adalah contohnya apabila menyebut memberikan bantuan dalam persekolahan tanpa mengira had pendapatan ibu bapa. Semua anak dapat. Dan concern beliau tentang RMT, rancangan makanan tambahan, dan isu-isu pendidikan yang saya fikir perlu diberikan perhatian. Beliau juga adalah seorang yang kuat membaca. Jadi budaya membaca ini menjadi budaya yang disiplin yang cukup kuat, dan ia juga hadir dan perlu diterjemahkan oleh Menteri Pendidikan hari ini. Maknanya harus ada berlangsung program-program yang bersifat keilmuan yang merentas semua peringkat. Orang duk ingat bila jaga Menteri Pendidikan ni, kita jaga sekolah je Syarkawi. Kita jaga Dewan Bahasa juga. Kita jaga Institut Terjemahan Bahasa juga. Dan beberapa agensi lain yang memberikan penekanan tentang disiplin ilmu ini. Budaya membaca ini perlu diperkukuhkan. Jadi kita akan sambutlah dengan maknanya mempunyai seorang Perdana Menteri yang begitu kuat disiplin ilmunya, maka maknanya di Kementerian Pendidikan juga harus bermula begitu. Kuat disiplin membacanya, kuat disiplin menakulnya daripada pembacaan itu. Disiplin-disiplin itu kita kena jaga. Keyakinan daripada YB sendirilah. Apakah YB merasakan ini merupakan satu tugas dan juga tanggungjawab yang cukup berat dan juga mencabar sebenarnya selaku Menteri Pendidikan. Ianya bukan satu tugas yang mudah. Tetapi apakah YB yakin bahawa dengan sokongan semua pihak, hasrat kita untuk memberi satu dimensi baru kepada sistem pendidikan kita sebenarnya dapat dilaksanakan mungkin dalam jangka masa yang tertentu? Terima kasih. Saya ingat keyakinan itu mesti ada, sentiasa ada. Sebab itu seorang penyair Indonesia, Taufik Ismail, dia pernah menyebut tentang rabun membaca, lumpuh menulis. Maknanya kalau kita tak boleh pastikan kekuatan itu ada pada satu bangsa, dia akan memberikan kesan, rabun membaca, lumpuh menulis. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya sangat yakin dengan KPM kerana kepakaran yang ada. Itu yang saya harus sebut, kerana peneraju-peneraju, kepakaran-kepakaran yang ada dalam KPM cukup sebenarnya untuk menangani isu-isu pendidikan dalam negara ini. Sebab itu saya aktifkan semula MPPK tadi, Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan ini, untuk memberikan keyakinan kepada ibu bapa, semua pemegang taruh kita. Pemegang taruh kita ni pun ramai, Cik Syarkawi. Ibu bapa, guru, kanak-kanak, dan masyarakat umumnya yang akan sentiasa melihat bagaimana Kementerian Pendidikan akan memandu dan menavigasi pendidikan negara. Jadi saya sangat yakin ketika ini, selepas 23 hari ini, dengan sokongan daripada Ketua Pengarah Pendidikan dan juga KSU dan tim yang ada, saya fikir kita cukup kuat untuk meneruskan cabaran dan menyahut cabaran dan terus mendengar dan memastikan setiap agenda yang kita sebut tadi, khususnya 7 teras tadi, cikgu-cikgu, akan kita laksanakan mengikut proses dan juga
menyelesaikannya, khususnya dengan adanya majlis penasihat nanti. Berapa guru yang sebenarnya ada di kementerian, dalam kementerian? Cik Syarkawi betul-betul nak tahu. Ada yang sebut 500,000, betul ke? Ya, kita Wadi? hampir mencecah 500,000 dan kita ada kanak-kanak 5 juta. Wow. Dan ada juga yang mengatakan bahawa yang macam isu yang saya bangkitkan tau, betul ke atau tidak, atau hanyalah mainan-mainan persepsi saja, ataupun bukan benar sebenarnya. Ada yang mengatakan bahawa ramai guru-guru yang ingin berhenti daripada menjadi guru disebabkan oleh tekanan kerja. Betul ke Wabi? Saya tidak fikir orang nak jadi guru dan berhenti kerana beban. Saya tidak fikir begitu. Sebab saya rasa kejayaan ataupun karier guru ni bermula dengan passion. Betul. Passion yang memang dilihat semasa mereka kecil, guru mereka memberikan inspirasi pada mereka untuk mereka menjadi guru. So passion yang ada itu yang menyebabkan mereka memilih kerjaya perguruan ini. Tetapi saya ingat kita tidak boleh kompromi dalam soal kualiti guru kita. Sebab itu kita ada peruntukan khusus tentang latihan mempertingkatkan profesionalisme mereka. Kita juga bercakap bukan sahaja sekarang ini guru di sekolah, tetapi guru sebagai pemimpin di sekolah. Jadi menuju ke hadapan, maknanya kita bercakap tentang guru kita ni akan sentiasa ditambah baik. Dan ya, untuk berlaku adil, maknanya mereka yang berhenti untuk menjadi guru tu, saya fikir ada banyak alasan-alasan lain. Tapi tidak pernah saya persoalkan passion mereka, niat mereka daripada awal, dan memang komitmen mereka untuk menjadi guru. Kita selalu dengar guru ibarat lilin. Memang itu mereka. Betul. Kita selalu dengar guru adalah obor kepada umat, ya, kerana mereka itulah mereka. Jadi kalau mereka maknanya tidak diberikan tumpuan kepada prasarana mereka untuk mengajar, kebajikan mereka dan keutamaan kita melihat pada beban mereka, saya rasa kita telah hilang touch kita kepada komponen yang paling penting menjayakan seluruh dan menggerakkan seluruh ekosistem negara ini. Sebab tu puisi Usman Awang tentang guru ini sangat memberikan kesan kepada saya. Saya juga, kerana ibu bapa saya juga adalah bekas guru sebenarnya. Wow. Dan passion itu, saya pun hampir-hampir menjadi guru. Hampir, ya? Okeylah, guru sukan. Tapi nasib baiklah, Guru penyampai. dia jadi broadcaster saja. Okay. Tak apa. Okey, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Wabi. Keyakinan yang ditunjukkan oleh Wabi, keyakinan yang ditunjukkan oleh Kerajaan Perpaduan sendiri, saya percaya akan memberi keyakinan sebenarnya kepada rakyat. Dan saya percaya juga apa yang dihasratkan oleh YB akan juga menjadi satu kenyataan yang cukup menggembirakan. Tetapi mungkin YB juga ada pesanan kepada ibu bapa, kepada pelajar-pelajar, kerana sokongan daripada mereka lah yang sebenarnya boleh menjamin bahawa apapun perubahan dalam usaha untuk mewujudkan dimensi baru dalam sistem pendidikan itu tidak akan mencapai sekiranya tidak ada sokongan daripada semua pihak. Saya fikir itu sangat pengharapan yang sangat realistik. Maknanya kita mengharapkan dukungan dan sokongan daripada semua pemegang taruh kita, Cik Syarkawi, dan pastinya kita bercakap tentang bagaimana navigasi selepas ini, yang saya fikir penting untuk semua pemegang taruh kita mengikuti perkembangan KPM sentiasa. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kita tidak mengumumkan apa-apa dasar baru, tetapi 7 teras ini akan menjadi kita punya sebagai navigasi untuk kita teruskan KPM ini. Dan saya minta semua untuk memastikan semua proses yang kita buat selepas ini mendapat maknanya pandangan-pandangan lah. Kita akan teruskan proses-proses konsultasi ini dengan semua stakeholders. So jangan risau, sentiasa akan ada input-input yang kita akan kongsikan dengan semua stakeholders kita, dan kita mohonlah semua sokongan dan dukungan. Terima kasih cikgu, terima kasih ibu bapa, dan terima kasih anak-anak yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk meneruskan semua agenda-agenda ini, insya-Allah. Pesanan kepada anak-anak di penghujung program ini? Jangan lupa belajar. Jangan lupa belajar, exam dah dekat. Tidur kena cukup, rehat kena cukup, makan makanan bersihat, dan banyak-banyakkan doa dan juga mohon doa dan daripada ibu bapa. Satulah Cik Syarkawi, semasa pesta bola yang baru ni, pesta dunia, saya ingat ada satu role model yang sangat menarik. Setiap kali dia Ashraf daripada Morocco, setiap kali dia
berjaya masukkan gol, dia akan pergi pada ibu dia dan cium dahi. Jadi ini mungkin karakter-karakter yang kita tidak lihat dalam dunia akademik, tetapi kita lihat dia karakter itu dalam sukan, ya, dan dia berjaya mencuri karakter itu daripada semua gol-gol yang ada, kerana karakter itu muncul. Maknanya ibunya memberikan restu dan sebagainya, ya, dan hubungan yang cukup erat antara ibu dan anak. Jadi ibu-ibu pun, bapa-bapa, jangan lupa cium dahi anak sebelum keluar daripada rumah, dan sertakan mereka dengan restu sebelum mereka melangkah keluar ke rumah untuk ke sekolah, dan maknanya mendapat pendidikan, dan juga doakan mereka fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, insyaallah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Wabi Fadlina Siddiq kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan secara peribadinya pun saya cukup selesa sebenarnya, sembang-sembang bersama dengan impian jadi kenyataan berjumpa dengan pengulas ternama tersohor. Dan kita juga berharapkan bahawa ini bukan kali pertama dan terakhir, Wabi, ya. InsyaAllah kita akan bersama lagi di program ruang bicara ini di masa-masa yang akan datang, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.